Bab apa yang menajiskan air. Apa yang menajiskan air. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya Nabi SAW ditanya tentang air, dan yakni tempat air yang didatangi oleh binatang-binatang dan binatang-binatang buas, binatang-binatang, pelbagai binatang dan binatang-binatang buas. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, bila air itu dua qullah, ia tidak menanggung kekotoran, ia tidak menanggung kekotoran ataupun najasah lagi. Kata Abu Dawud, ini adalah lafaz Ibnul Ala. Uthman dan Hasan bin Ali meriwayatkan daripada Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Abu Dawud berkata, itulah yang betul. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar lagi, bahawa Rasulullah SAW telah ditanya tentang air yang berada di padang. Fadzakara bima'nahu, lalu dia menyebutkan hadis yang serupa maknanya dengan hadis yang tersebut tadi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, katanya ayah saya menceritakan kepada saya. Ayah saya itu maksudnya Abdullah bin Umar lah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, bila air itu dua qullah, yang cukup dua qullah, maka ia tidak najis. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata, Hammad bin Zaid menghentikan hadis ini, yakni memauqufkan hadis ini dari Asim, yakni memauqufkan hadis ini pada Abdullah bin Umar dari Asim. Bahawa ma ja'a fi bi'ri Buda'ah, bab hadis tentang bi'ri Buda'ah, telaga Buda'ah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya dikatakan kepada Rasulullah SAW, ditanya Rasulullah SAW, bolehkah kita mengambil air sembahyang dari air yang diambil dari telaga Buda'ah? Boleh kita mengambil air sembahyang dengan menggunakan air dari telaga Buda'ah? Ia adalah sebuah telaga yang dicampakkan ke dalamnya al-hiyad, kain-kain yang perempuan pakai untuk menahan haid mereka. Kain yang mereka pakai khusus untuk menahan darah haid mereka. Walahmul kilab, dan dicampakkan ke dalamnya daging anjing. Wannatin, dan benda-benda yang berbau busuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, air itu menyucikan, tidak ada sesuatu pun menajiskannya. Air itu menyucikan dan tidak ada sesuatu pun menajiskannya. Abu Dawud berkata, sebahagian perawi mengatakan Abdurrahman bin Rafi'. Abdurrahman bin Rafi', yani bukan Abdullah bin Rafi' dalam sanad ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri lagi, katanya saya mendengar Rasulullah SAW ketika baginda ditanya, ketika baginda dikatakan kepadanya bahawa diambil air dari telaga Buda'ah untuk diminum. Untuk diminum, yustaqa min bi'ri Buda'ah. Satu maksudnya, yakni dikatakan kepada Rasulullah bahawa diambil air dari telaga Buda'ah
untuk diberi minum kepada Nabi SAW. Itu satu. Satu lagi dikatakan kepada Nabi SAW bahawa diambil air dari telaga Buda'ah untuk diberi minum. Diberi minum kepada sesiapa sajalah. Padahal telaga itu adalah telaga yang dicampakkan ke dalamnya daging-daging kilap anjing, wal mahaid, dan kain-kain yang digunakan untuk menahan darah haid. Wa'adhirun nas, dan kekotoran manusia, yakni najis orang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya air itu menyucikan. La yunajjisuhu syai', tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu apapun menajiskannya. Abu Dawud berkata, saya mendengar Qutaibah bin Sa'id berkata, saya bertanya penjaga kepada telaga Buda'ah tentang kedalamannya. Fakultu, saya berkata, yang kata Qutaibah ni, paling banyak air terdapat di dalam telaga tu sebanyak mana? Penjaganya berkata, ilal anah, hingga ke ari-ari, yang di bawah pusat sikit, hingga ke bawah pusat sikit. Itu paling banyak air tu dalam telaga tu. Qultu, saya bertanya lagi, kalau ketika dia kurang, sebanyak mana kalau ketika dia kurang? Kata penjaga saat ni, dunal aurah, di bawah daripada aurat. Di bawah daripada aurat itu mana? Bawah pada lutut lah, bawah pada paras lutut. Abu Dawud berkata, saya sendiri telah mengukur telaga Buda'ah itu dengan merentangkan kain selimut saya di atasnya. Kemudian saya ukur dengan hasta saya. Saya dapati lebarnya itu 6 hasta. Dan saya tanya orang yang membuka pintu kebun itu untuk saya, lalu dia bawa saya masuk ke dalam, adakah binaan dia tu, binaan telaga tu telah dia ubah daripada keadaan sebelumnya? Orang yang bawa saya masuk ke dalam kebun itu kata, tidak. Wa ra'aitu fiha, Abu Dawud berkata, saya melihat dalam telaga tu ma'an mutaghayyiral laun, air yang warnanya berubah. Air yang warnanya berubah. Airnya tidak jernih lah, tidak jernih. Bab al-ma' la yujnibu. Ini apa sah ada kaitan juga, nampaknya kena baca. Tak tahulah das apa ke tidak, kita baca dulu. Babul ma' la yujnibu, air itu ini tak baca lagi. Wabi qala haddathana Musaddad qala haddathana Abu al-Ahwas qala haddathana Simak an Ikrimah an Ibn Abbas qala ightasala ba'du azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnah فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. باب البول في الماء الراكد. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. Bab air tidak berjunub. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya salah seorang isteri Nabi SAW mandi dalam satu besen, satu bekas. Nabi SAW pun datang mandi dalam satu bekas itu. Ada terjemah dalam tu, sebab ada yang pakai dengan makna tu, ada yang mengatakan fi dengan makna min, yakni dia mandi dengan mencebok air dari bekas itu. Nabi SAW pun datang untuk berwudu dengan menggunakan air itu ataupun untuk mandi.
Faqalat lahu, istrinya itu pun berkata kepadanya, wahai Rasulullah, tadi saya berjunub. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya air tidak berjunub. Maksud istri dianya, tadi saya berjunub, saya mandi guna air itulah, saya cebok air itu. Ataupun mengikut setengah ulama, dia kata memang dia mandi duduk dalam itu. Ini bab kencing dalam air yang tenang, air yang tidak mengalir. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW sabdanya, jangan sekali-kali seseorang dari kamu atau sesiapa dari kamu kencing dalam air yang tenang, kemudian dia mandi pula menggunakan air itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muhammad bin Ajlan, tak apalah, daripada Abi Hurairah, itu sanad bawah. Katanya Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali sesiapa dari kepada kamu kencing dalam air yang tenang, dan jangan pula dia mandi dalam air yang tenang itu kerana junub. Jangan pula dia mandi junub dalam air yang tenang itu. Baiklah, kita tengok dulu. Bab ma yunajjisul ma. Ini bab apa yang menajiskan air. Apa yang menajiskan air. Kemudian Imam Abu Dawud buat marilah sanad dianya daripada 3 orang tok guru dia. Dia ambil hadis ini daripada 3 orang tok guru. Yang pertama Muhammad bin al-Ala, yang kedua Uthman bin Abi Shaybah, yang ketiga Hasan bin Ali. Tetapi yang lain tidak disebut namanya. Ramai lagi orang lain yang diambil daripada tok guru dia. Wa ghairuhum, selain daripada mereka itu. Selain daripada hak 3 tu ada lagi cerita kepada dia yang hadis ni. Mereka ni semua kata haddatsana Abu Usamah. Abu Usamah menceritakan kepada kami. Menceritakan kepada kami siapa Abu Usamah tu? Namanya Hammad. Dia mengambil hadis ini daripada Walid bin Kathir. Al-Walid bin Kathir. Hak lain-lain itu kita tak sebut. Sebab tidak ada masalah. Hak ni yang ada masalah. Al-Walid bin Kathir Al-Makhzumi. Imam Ibn Ma'in mengatakan dia ni thiqah. Ajurri meriwayatkan daripada Abi Daud, katanya thiqah. Cuma illa annahu ibadi. Cuma dia ni berfahaman ibadiyah, yang menganut fahaman ibadiyah. Ibadiyah ni satu pecahan golongan khawarij. Ibnu Sa'ad berkata dia ni ada pengetahuan tentang sirah dan maghazi. Walahu ahadith, dia ada beberapa hadis. Walaysa bidzak, tetapi dia tidak kuat. Tak kuat dia. Dia ni tidak kuat. Saji berkata, wa kana ibadiyan, dia ni seorang yang berfahaman ibadiyah, yang ni satu golongan khawarij. Tetapi dia ni saduq. Saduq ni kalau nak mengikut dari segi bahasanya, mana sangat benar. Tapi ini adalah istilah ilmu usul hadis, ilmu rijal hadis. Saduq maknanya perawi yang taraf dianya tidak begitu tinggi, tetapi dia termasuk dalam golongan yang ditakdilkan, yang dikatakan baik oleh ulama, tapi tidaklah begitu tinggi pujian mereka terhadapnya. Dalam khulasah dia berkata, Ibnu Ma'in dan Abu Daud mengatakannya thiqah. Ibnu Sa'ad mengatakan laisa bidzak, tidak kuat dia. Baiklah, itu tak apa. Ibadiyah ni satu golongan yang berpendapat dari segi takdir, masalah takdir ni serupa dengan Mu'tazilah. Yang ni manusia Allah SWT tidak takdir untuk kita ni. Kita yang mentakdirkan kita masa depan kita ataupun amalan kita sendiri. Itu golongan ni dia faham macam itulah. Dan begitu juga kemampuan manusia ni
ada sebelum dilakukan sesuatu. Sebelum dia melakukan sesuatu, istita'ah yang ada pada manusia ni ada sebelum pada dia melakukan sesuatu. Yang ni sebelum pada dia buat apa-apa tu, ada dah kemampuan tu. Allah SWT buat bubuh dalam dia kemampuan. Adapun mengikut Asy'ariyah, kemampuan ni tidak. Kemampuan ni baru ada ketika dia nak buat. Ketika buat tu Allah SWT beri kemampuan di situ. Sebelum tu tidak kira kemampuan tadi. Kemudian Ibadiyah ni satu golongan, dia banyak pula pecahannya. Banyak pula pecahannya. Yang mana dari segi akidahnya berbeza-beza pula di antara satu dengan yang lain. Bahkan sampai ke peringkat yukaffiru ba'duhum ba'dha. Sebahagian mereka mengkafirkan sebahagian yang lain. Inilah golongan Ibadiyah. Walid bin Kathir ini, dia mengambil daripada Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair. Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang cucu kepada Zubair bin Awam. Daripada Ubaidillah. Dia ni Muhammad bin Ja'far bin Zubair ni ambil daripada siapa? Daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Umar. Yang ni cucu kepada Sayyidina Umar. Ubaidillah bin Abdullah bin Umar. Cucu kepada Zubair bin Awam tadi ambil hadis ini daripada cucu Sayyidina Umar. Namanya Ubaidullah bin Abdullah bin Umar. Yang ini ni ada dalam setengah-setengah nuskhah. Dalam setengah-setengah nuskhah yang lain tak ada ni. Tak tahulah ada tu, perhatilah. Tengoklah ada ke tidak ni. Dalam nuskhah Mesir dan nuskhah yang dicetak di India hak dulu, cetakan India lama, di dalamnya ada Abdullah bin Umar. Yang ni Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair tadi, dia ambil daripada siapa? Daripada Abdullah bin Abdullah, bukan daripada Ubaidullah bin Abdullah, tetapi daripada Abdullah. Anak Abdullah bin Umar ni ada juga nama serupa dengan dia, Abdullah. Nama anak dia Abdullah seorang, Ubaidullah. Tetapi kalau Abdullah tu kunyah dia. Kunyah dianya Abu Abdurrahman. Dialah pemegang wasiat bagi ayah dia. Adapun Ubaidullah, kunyah dia. Ni beza dia. Kunyah dianya ialah Abu Bakar. Ubaidullah ni adik-beradik seibu sebapa dengan Salim. Ubaidullah tadi adik-beradik seibu sebapa dengan Salim. Salim bin Abdullah bin Umar. Salim yang terkenal alim tu. Yang terkenal alim, anak kepada Abdullah bin Umar. Inilah Ubaidullah ni adik-beradik seibu sebapa dengan dia. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Umar tu ramai isterinya. Kedua-duanya thiqah. Ubaidullah mati pada tahun 106. Abdullah mati pada tahun 105. 100 Hijrah lah ni, Hijriah. Sama ada Abdullah ataupun Ubaidullah, mereka mengambil daripada ayah mereka, yakni Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dia berkata, ini Abdullah bin Umar berkata, Nabi SAW telah ditanya. Siapa yang bertanya? Tidak diketahui. Tidak diketahui. Tentang air. Tentang air secara umum dan air yang didatangi oleh binatang-binatang. Tak kira lah binatang besar ke, binatang kecil ke, binatang ternakan ke, tidak ternakan ke, binatang yang halal dimakan ke, ataupun dagingnya, ataupun tidak halal dimakan dagingnya, tak kira. Itu makna ad-dawab. Wasiba, dan air ataupun tempat air yang didatangi oleh binatang-binatang buas. Bagaimana? Nabi SAW jawab, bila air itu 2 qullah sampai 2 qullah, cukup 2 qullah, lam yahmilil khabath ataupun khubth, ia tidak menanggung kekotoran, ia tidak menanggung najis lagi. Ia tidak menanggung najis lagi. Abu Daud berkata, sampai sini Abu Daud berkata, dia bagi komen dia, ini adalah lafaz Ibnul Ala.
Sebab tadi kan Abu Daud ambil daripada 3 orang tok guru yang disebut nama. Muhammad bin al-Ala, Uthman bin Abi Shaybah dan Hasan bin Ali. Hak setakat saat ni, hak dia cerita saat ni, tu lafaz hadis saat ni. Ini adalah lafaz Ibnul Ala. Muhammad bin al-Ala, Uthman dan Hasan, Uthman bin Abi Shaybah dan Hasan bin Ali Al-Khallal meriwayatkan daripada Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Tadi dia kata Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair. Riwayat hak 2 orang ni pula, tok guru dia 2 orang ni, Uthman dan Hasan bin Ali ni, dia kata, mereka berdua dia kata daripada Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Bukan Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, tidak, tetapi Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Seolah-olahnya riwayat yang pertama tadi, Ibnul Ala tadi, Muhammad bin Ja'far, Ja'far ini bukan ayahnya sebenar, tetapi datuknya. Tetapi kadang-kadang dalam penggunaan dia guna Muhammad bin Ja'far, dia sebut nama datuk. Dalam riwayat 2 orang lagi, iaitu Uthman dan Hasan bin Ali, dia kata Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Ja'far tu datuk, bukan ayah Muhammad tu yang sebenarnya. Ayah Muhammad tu yang sebenarnya namanya Abbad. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata, wa huwa shawab, inilah yang betul. Hak mana? Hak ni. Hak riwayat 2 orang tok guru dia, Uthman dengan Hasan bin Ali daripada Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Hak ni yang betul. Yang pertama tadi tidak betul. Tidak betul. Baik, kita tengok yang kedua, hadis yang kedua pula dari segi sanad dia. Ini Imam Abu Daud ambil daripada tok guru dia yang lain. Namanya Musa bin Ismail. Qala haddatsana Hammad. Musa bin Ismail kata, Hammad menceritakan kepada kami. Lepas pada tu tahwil sanad, paling sanad. Seorang lagi tok guru dia orang lain, Abu Kamil. Abu Kamil Ibnu Zubair. Siapa ni? Abu Kamil, Imam Abu Daud ambil daripada dia. Dia ambil daripada siapa? Daripada Yazid bin Zurai'. Dia ambil daripada Muhammad bin Ishaq. Yang ni madar hadis ini ialah Muhammad bin Ishaq. Dalam satu tarik, satu jalan sanad ini, satu jalan riwayat ini, Imam Abu Daud ambil daripada Musa bin Ismail daripada Hammad. Hammad itu ambil daripada Muhammad bin Ishaq. Lepas tu ada atas pada tu serupa. Hak laginya Imam Abu Daud ambil daripada Abu Kamil. Abu Kamil yang ambil daripada Yazid bin Zurai'. Yazid bin Zurai' yang ambil daripada Muhammad bin Ishaq. Di sini bertemu mereka. Yazid bin Zurai' dengan Hammad itu bertemu pada Muhammad bin Ishaq. Kedua-duanya mengambil daripada Muhammad bin Ishaq. Daripada Muhammad bin Ja'far, yang ni dalam riwayat Musa bin Ismail. Imam Abu Daud nak cerita ni. Dia kata sepada adil, sepada adil an Ubaidillah Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far. Hak Imam Abu Daud betul tadi. Sebenarnya Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Tapi Muhammad bin Ishaq meriwayatkan daripada Muhammad bin Ja'far. Abu Kamil ni tok guru Imam Abu Daud seorang lagi ni. Selepas ha wa haddatsana Abu Kamil. Abu Kamil kata Ibnu Zubair. Yang ni siapa dia? Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair. Abu Kamil kata. Adapun Musa bin Ismail tak ada kata lagu tu dalam sanad dia tu, tak ada. Ibnu Zubair tu tak ada. Yang ni Muhammad bin Ja'far Ibn Zubair. Hal ni dalam riwayat Abu Kamil ada. Dalam riwayat Musa bin Ismail tak ada. Dia hanya cerita Muhammad bin Ja'far saja. Ibnu Zubair itu tidak ada disebut dalam sanadnya.
Lepas pada tu serupa dengan awak tadi. Serupa dengan awak mula-mula kita baca tadi, daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, daripada ayahnya yakni Abdullah bin Umar. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air yakunu fil falah, yang berada di padang. Yang berada di padang. Ini yang beza dalam hadis ni, dalam riwayat ni. Dia sebut di padang. Tadi air yang didatangi oleh binatang. Binatang-binatang, macam-macam binatang dan binatang buas. Air tu duduk di mana? Tak ada cerita. Dalam hal ni ada cerita di padang. Lepas tu serupa dengan makna hadis yang pertama yang kita baca tadi, serupa. Tetapi lafaznya tidak sama. Ini maksud Abu Daud buat hari beza pula tu. Fazakara ma'nahu, lalu dia menyebutkan maknanya, yakni makna hadis tadi. Makna dia saja, maksud dia saja. Bukan lafaz. Lafaz tidak seperti tadi. Berbeza ada satu pada yakunu fil falah. Baik. Seterusnya Imam Abu Daud ambil daripada Tok Guru dia tadi pula. Tok Guru dia tadi pula, Musa bin Ismail. Musa bin Ismail ambil daripada Hammad juga. Tapi Hammad kata akhbarana Asim bin al-Munzir. Dia tidak kata Hammad, tidak ambil daripada Muhammad bin Ishaq, tapi dia ambil daripada Asim bin al-Munzir. Asim bin al-Munzir bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Yani Asim ni pun cucu kepada Zubair bin Awwam juga. Serupa dengan Muhammad tadi juga. Tapi kalau mengikut satu riwayat tadi, Muhammad bin Abbad bin Ja'far bin Az-Zubair bin Awwam, maknanya cucu, cicit dia. Situ khilaf. Kalau kita tidak mengambil kira khilaf, maka cuculah, cucu kepada Zubair bin Awwam. Jadi Asim bin Al-Munzir ini pun cucu kepada Zubair bin Awwam juga, sama dengan Muhammad tadi. Jadi Asim bin Al-Munzir ni mengambil daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Umar. Katanya haddatsani abi, ayah saya menceritakan, yakni Abdullah bin Umar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila air itu cukup 2 kullah, maka ia tidak najis. Abu Daud berkata, Hamad bin Zaid memauqufkannya, yakni pada Ibnu Umar. Diambilnya daripada Asim. Yani mengikut riwayat Asim bin Al-Munzir, sebab tadi Imam Abu Daud ambil daripada Musa bin Ismail, Musa bin Ismail ambil daripada Hammad. Hammad ni hak tadi, ada nombor 2 tadi, dia ambil daripada Muhammad bin Ishaq. Sini pula Hammad yang ambil daripada Asim. Dalam riwayat Ibnu Ishaq tadi, yang ni diangkat hadis ini sampai kepada Nabi SAW. Tapi dalam riwayat Asim ini tidak. Hammad bin Zaid memauqufkan, yang ni menghentikan hadis itu pada Ibnu Umar. Yang ni tak ada sebut Nabi SAW ditanya ke apa, tak ada. Bahkan ini adalah termasuk di dalam hadis mauquf kepada Ibnu Umar. Orang tanya Ibnu Umar. Ini melalui tariq Asim ini adalah hadis mauquf, bukan hadis marfu'. Marfu' ni mana kalau sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Kita sikit lagi pasal dia ada kaitan, ada kaitan, takut tak bersambung. Bab berkenaan dengan hadis tentang bi'ri Buda'ah. Telaga Buda'ah di Madinah. Imam Abu Daud ambil daripada Muhammad bin Al-Ala, hak tadi juga. Dan Hasan bin Ali, hak tadi juga, Al-Khallal. Dan Muhammad bin Sulaiman Al-Anbari. Ini orang lain. Tadi Uthman bin Abi Shaybah. Ini Muhammad bin Sulaiman Al-Anbari, yang ketiga itu. Mereka semua ni kata haddatsana Abu Usamah. Hak tadi juga, Abu Usamah tadi juga, iaitu Hammad bin Zaid. Abu Usamah menceritakan kepada kami, dia ambil daripada Al-Walid bin Kathir.
Walid bin Kathir. Hak tadi jugalah. Hak Ibadi tadi. Perawi Ibadi tadi. Dia ambil daripada Walid bin Kathir. Walid bin Kathir ambil daripada Muhammad bin Ka'ab. Muhammad bin Ka'ab. Nah, siapa Muhammad bin Ka'ab? Ayah dia ni. Ayah dia ni adalah di antara tawanan Banu Quraizah. Tetapi ayah dia tidak dibunuh. Lepas pada itu masuk Islam. Banu Quraizah ni puak-puak Yahudi lah. Puak-puak Yahudi. Bukhari berkata ayah dia tu pada masa tu apabila diperiksa, dicek, tidak tumbuh bulu lagi. Dalam tempat sulit dia tu tidak tumbuh bulu lagi. Bila tidak tumbuh bulu, mengikut keputusan sahabatnya pada masa tu, hak mana tumbuh bulu dah, hak mana perang terlibat tu, kita bunuh saja. Dia ni dak. Ayah kepada siapa? Muhammad, namanya Ka'ab. Ka'ab bin Salim. Tak tumbuh bulu lagi pada masa tu. Imam Bukhari kata ayah dia ni tidak tumbuh bulu lagi pada masa tu. Lepas tu dia dilepaskan. Oleh kerana dia ni tidak balik lagi, dilepaskan dia. Muhammad ini kemudiannya anak kepada dia saat ni. Anak kepada Ka'ab saat ni. Jadi alim besar. Thiqah, alim. Dilahirkan pada tahun 40. Orang yang mengatakan dia ni dilahirkan pada zaman Nabi SAW, Muhammad ni, bukan Ka'ab tu, Muhammad. Ini dia keliru. Dia mati pada tahun 120 Hijriah. Mengikut setengah ulamanya, dia sedang mengajar di masjid. Dia mati ni mengajar di masjid. Lalu runtuh bangunan masjid tu, tengah duduk mengajar tu runtuh sekali dengan dia, dan sekumpulan orang duduk mengaji dengan dia tu mati. Ceritanya dia ni Muhammad bin Ka'ab. Pada tahun 118 peristiwa ini berlaku. Dia mengambil daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Rafi' bin Khadij. Hak tadi Ubaidillah bin Abdullah bin Umar. Tidak. Ubaidillah bin Abdullah bin Rafi' bin Khadij. Rafi' bin Khadij ini seorang sahabat Nabi SAW yang kecil lagi. Pada masa dia Nabi SAW wafat ni, dia masih lagi kecil. Termasuk dalam sahabat kecil orang panggil. Rafi' bin Khadij. Ini cucu dia. Muhammad bin Ka'ab ni ambil daripada cucu Rafi' bin Khadij. Namanya Ubaidullah. Lepas tu setengah ulama mengatakan Ubaidullah bin Abdullah bin Rafi' seperti di sini dalam Abu Dawud. Tetapi setengah ulama yang lain pula bukan Ubaidullah bin Abdullah, tetapi Ubaidullah bin Abdurrahman, seperti yang Abu Dawud sebut kemudian. Selepas hadis ni dia sebut qala Abu Dawud wa qala ba'dhum Abdurrahman bin Rafi' bin Khadij. Abdurrahman bin Rafi', bukan Abdullah. Ubaidullah bin Abdurrahman bin Rafi' bin Khadij, bukan Ubaidullah bin Abdullah. Hafiz Ibn Hajar berkata tentang Ubaidullah bin Abdurrahman bin Rafi'. Ada orang kata dia ni bin Abdullah, Ubaidullah bin Abdullah. Yang seperti dalam riwayat dalam sanad Abu Daud ni lah, Ubaidullah bin Abdullah. Setengah ulama pula kata Abdullah. Abdullah bin Abdullah. Ada pula ulama kata ni orang lain-lain ni. Orang lain-lain. Perawi hadis kepada ni hadis Bi'r Buda'ah ni, dia kata mastur, tidak diketahui halnya, keadaannya tidak diketahui. Jadi majhul perawi ni. Ubaidullah bin Abdurrahman ni siapa? Tak diketahui. Dalam Tahzibut Tahzib, Hafiz Ibn Hajar kata, bila dia menyebutkan biografi ataupun terjemah Ubaidullah bin Abdurrahman bin Rafi' al-Ansari, kata setengah ulama Ubaidullah bin Abdullah, kata setengah ulama Abdullah bin Abdullah, kata setengah ulama lain pula kata ni ada dua orang ni, kata dia. Tak apalah.
Lepas tu ada banyak lagi ni perbezaan ni. Ibnul Qattan Al-Fasi kata berhubung dengan orang ni yang sama ni ada 5 pendapat di sini. Hak 3 hak tadi. Ubaidullah bin Abdullah, Ubaidullah bin Abdul Rahman, Abdullah bin Abdullah. Tu 3 dah situ. Hak Bukhari sebut pula daripada Yunus bin Bukair, daripada Abdullah bin Abdul Rahman. Abdullah bin Abdul Rahman. Ni yang keempat. Bukan Ubaidullah bin Abdul Rahman, tapi Abdullah bin Abdul Rahman. Ini yang keempat. Yang kelimanya ialah pendapat Muhammad bin Maslamah yang diambilnya daripada Ibnu Ishaq, namanya Abdurrahman bin Rafi'. Abdurrahman bin Rafi'. Perawi itu sendiri Abdurrahman bin Rafi'. Kemudian dia berkata, bagaimanapun ambillah ni pendapat mana-mana pun daripada 5 ni, jelas perawi kita ni tidak diketahui halnya. Tidak diketahui halnya. Ibnu Mandah berkata Ubaidullah bin Abdullah bin Rafi' majhul. Majhul, tidak diketahui. Bila tidak diketahui, jadi hadis tu tak kuatlah. Hadis tu tak kuatlah. Tetapi hadisnya telah disahihkan oleh Ahmad bin Hanbal dan selainnya. Imam Bukhari menyebutkan dengan jelas, orang yang mengatakan Abdurrahman bin Rafi' perawi ni, itu waham, keliru, tak betul tu. Kalau nak ada pun sekitar 4 itulah, 4 pendapat tadi. Baiklah, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, orang tanya Rasulullah, bolehkah kita ambil air semaya menggunakan air dari telaga Buda'ah? Telaga Buda'ah, yang ni telaga yang terletak di dalam kalangan Bani Sa'idah di Madinah. Iaitu telaga ni orang tahu apa dia? Tahu kain yang perempuan pakai khusus untuk menahan darah kotor dia tu, darah haid dia, buang dalam tu. Buang juga daging anjing. Kenapa buat daging anjing ni? Orang sebelah ke daging anjing tahu? Tidak, maknanya bangkai anjing itu dibuat. Maksud bangkai lah di sini. Maksudnya bangkai anjing, mana anjing yang mati itu dibuang situ. Ataupun wanatin, dan benda-benda yang berbau busuk dibuang ke situ. Apa makna ni semua ni? Kalau lah gini mau tak najis lagi. Tak najis lagi. Kemudian hak tadi kita tengok dalam riwayat selepas ni, dia kata bi'ri Buda'ah ni ketika air banyak sekat pinggan lah. Kita kata dekat hari-hari, bawah pada pusat. Kalau ketika dia sikit, air tu di bawah pada aurat, yang di bawah pada lutut, sikitlah air tu, sikit. Macam mana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata al-ma'u tahurun la yunajjisu syai' wa la yunajjisu syai'. Air itu suci, menyucikan. Air itu menyucikan. Tidak ada sesuatu apapun yang menajiskannya. Apa makna ni? Abu Daud tak kisah tu. Sebab kita kena ingat tujuan Abu Daud susun kitab dia ni untuk apa? Jangan kita lupa tu. Punca dia dia nak mengumpulkan dalil-dalil masing-masing ulama mujtahidin itu. Orang ni dia kata air ni dikira air banyak apabila cukup 2 qullah. Kalau kurang pada tu sikit orang panggil. Kalau masuk najis, berubah ke tidak berubah ke, sifat-sifat air tadi tu tetap najis, pasal dia panggil air sikit. Kalau 2 qullah, itu air banyak, tidak menajiskan air. Air tetap suci, kecuali kalau berubah salah satu daripada 3 sifatnya, iaitu bau, rasa dan warnanya berubah. Berubah kepada warna najis yang jatuh dalam dia, itulah yang ada dalam dia. Kecuali kalau berubah. Kalau tidak najis. Dalilnya hak mana? Hak kita baca tadi lah. Ada hak mula-mula. Itu dalil mereka.
Siapa yang berpendapat begitu? Di antara mereka ialah Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Itu di kalangan ulama mazhab Pak tu. Hak ni pula Imam Abu Daud buat mari, dia nak royak dalil kepada Imam Malik. Hak ni. Imam Malik kata air ni masuk gapo pun tidak najis. Tak ada ketentuan 2 kolah ke apa, 3 kolah ke ataupun banyak mana, tak ada. Sikit sebeledi pun, secetar pun, kalau tidak berubah air itu, suci air itu. Ini mengikut Imam Malik. Air ni kalau sikit pun, asalkan tidak berubah, salah satu daripada sifat dia tu tidak berubah, dengan warna ataupun bau ataupun rasa najis itu tidak berubah, maka suci. Mana pegangannya? Hak ni. Ni hadis yang kita baca, bi'ri buda'ah. Inilah pegangannya. Jadi bagi dia bukan masalah 2 kolah ke apa, dia tak boleh pegang dengan hadis tu. Sebab tidak kemah hadis tu. Kata dia tidak kemah hadis tu. Imam Syafi'i kemah dah lah. Kemah pegang hadis tu. Imam Ahmad. Imam Malik tak sih. Air ni dia kata kalau sikit pun, asalkan kita kata tak cicak. Kita katalah tak cicak. Tak cicak jatuh dalam cawan. Tak cicak jatuh dalam cawan, ada air lah penuh. Kita pun ambil molek buah. Lepas tu siung ke apa tak berubah, tak ada kau satu, suci. Kalau tergamuk minum, boleh minum, suci. Menyucikan, nak ambil air semaya pun boleh. Kalau mengikut Imam Malik. Nak mandi junub, nak apa boleh. Dia bukan masalah 2 kolah ke tidak 2 kolah, tak sabit waktu kata. Sabitnya berubah ke tidak air tu. Kalau berubah tak boleh, kalau tidak berubah tak kira. Kalau banyak apa, kalau berubah tak boleh. Kalau tak berubah tak apa, kalau sikit pun serupa tu juga, kaedah tula ya. Dia kata Imam Abu Hanifah dalam masalah ni paling payah. Dia kata air ni kena banyak benar, barulah tidak najis. Baru orang panggil air banyak. Air banyak ni lagu mana? Ini pendapat masing-masing ni. Di sini Imam Abu Daud tak mari pula dalil. Bagi Imam Abu Hanifah. Cuma secara jauh-jauh ada, iaitu orang tanya Nabi SAW tentang air di tengah padang. Tapi air di tengah padang ni kira air kolam lah. Air kolam besarlah kira-kiranya kolam, tapi tidak jelas juga di situ. Kalau nak ada pun hak tu dalilnya. Kalau tidak, tak ada. Dalil Imam Abu Hanifah tidak dikemukakan di situ. Tidak dikemukakan. Dan dia tidak syarat, dia tidak syarat. Imam Abu Daud tidak mensyaratkan bahawa dia dalam kitab dia akan sebut semua dalil-dalil Imam Mazahib. Dia tidak kata. Cuma setakat mana ya dia nak kemukakan, dia kemukakan. Jadi bagi Imam Abu Hanifah, lagu mana? Dia kata air banyak ni. Sekira-kira air tu kalau kita tepuk tepi dia balik ni, air ni kita tepuk balik ni, air tu tak kocok sampai ke hujung sana. Tak kocok. Kocok sekerak berhenti tengah tu misal. Tak sampai ke hujung. Kalau tepuk tu sampai ke hujung, tak banyak. Dia. Supaya juga kalau kita bubuh warna sini, kita bubuh sini, warna dia tu sampai ke tidak sana. Kalau tak sapa makna air banyak. Kalau dia hilang begitu je, warna dia tu tidak nyata sampai ke sana, maknanya air banyak. Kalau tidak air sikit, dia kira air sikit. Air sikit. Bila air sikit tak boleh lah. Masing-masing ada dalil dia. Imam Abu Hanifah pegang di antara dalilnya, pernah dalam sejarah ni, di zaman sahabat, orang Negro jatuh dalam telaga Zamzam tu. Jatuh dalam telaga Zamzam, mati. Maka dia disuruh, sahabat-sahabat suruh buat air telaga. Di zaman Abdullah bin Az-Zubair memerintah di Mekah, dia buat sampai habis air, kering air. Ni cerita ni. Dia buat padahal airnya banyak, dia buat dibasuh apa semua. Ni kata dia, kalaulah memadai dengan buat sikit, setara air banyak lagu tu pun suruh buat. Dia kata kena air banyak benar. Ni kalau orang, kalau tikus, dia ada pula lah anggaran dia. Kalau tikus banyak mana kena air,
Kalau air telaga kena buang habis. Kalau kecil lagi pada tu, kena buang berapa timba. Ini dalam pekah lah. Hak tu dalam pekah mana-mana pun dia ada tu. Kalau hak besar lagi, kena berapa timba misalnya. Hak tu dalam pekah lah. Inilah asas mereka. Kalau kita nak tengok dari segi logik, dari segi kemudahan lah, kita kata hak mana hak lebih mudah. Kalau kita nak kata, bayangkan air di padang pasir, payah nak dapat. Kalau kita pakai pendapat Imam Abu Hanifah tu, kena banyak benar. Kalau kurang tak sampai kepada peringkat tu, banyak pun tak boleh nak guna dah. Tak boleh nak guna, nak ambil semaya, nak mandi junub, tak boleh. Hanya boleh guna untuk benda lain lah. Nak sirai tanam boleh, nak beri minum kepada binatang boleh, tapi kita nak guna tak boleh. Nak basuh baju, nak semaya pun tak boleh. Itu akibat dia. Akibat hasil, orang panggil hasil daripada pendapat tu. Samarah ataupun orang panggil samaratul khilaf, buah ataupun hasil khilaf ni. Jadi lagu mana? Jadi lagu tu supaya juga dengan hak dua qolah ni. Dua qolah banyak ni. Kalau kita kata qolah di masjid lah, masuk tahi cicak ataupun lebih sikit lah, besar sikit ke tahi tiku, kita kata tahi tiku. Kau pada mana pun, kalau tidak mengubah warna dia sekalipun, tidak mengubah rasa dia, tidak mengubah bau dia, tetap sudah najis. Artinya tak boleh nak guna dah. Boleh guna pun sebab tadi je lah. Boleh guna untuk nak sirai tanaman, boleh lah. Untuk nak beri minum kepada binatang. Tapi kita sendiri nak minum, tak boleh dah, najis. Air najis dah. Nak minum tak boleh. Nak buat habis sembahyang tak boleh dah. Nak mandi junub tak boleh. Nak basuh baju, kalau kita nak pakai buat sembahyang tak boleh. Kalau nak basuh baju, saya saja nak pakai, nak pergi kebun tu suku tu. Ni kalau nak pakai ada syarat suci lah, tak boleh. Tak boleh juga. Bermakna selain daripada kita boleh guna, lerak pada lerak. Dia dari segi tu. Pendapat Imam Malik, kalau nak kira paling ringkas, paling sesuai untuk digunakan di apa ni, tanah Arab ataupun di negeri-negeri yang airnya sikit. Sebab tidak perlu cuah. Tidak perlu cuah air tu. Air tu masih boleh guna. Suci. Kecuali kalau dia berubah. Kalau tak berubah, tak. Kalau tak berubah, maknanya air itu tetap suci. Dia pegang dengan ni. Air ni asalnya dia menyucikan sifat. Dan tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Kalau hak tidak najis tu, nak menajiskan lagu mana? Tentulah ia dikatakan menajiskannya tu najis lah. Najis ni tidak menajiskannya kecuali kalau berubah. Masalah hak berubah ni ijma' ulama. Kalau kata kalau berubah air memang kotor berlaku, najis berlaku. Semua kata lagu tu. Ia berdasarkan ijma'. Hak kata berubah ni, kalau berubah maka air itu dikira najis, itu adalah ijma'. Keputusan sahabat dan keputusan ulama-ulama semua sekali. Imam Nawawi dalam Majmu' dia pun kata lagu tu, Imam Tahawi pun kata lagu tu, orang lain pun semua kata ijma'. Artinya mereka sepakatlah dari segi kalau air itu sudah berubah dengan najis lah, maka jadi najis lah air tadi. Baiklah, itu asasnya. Kita tengok sini pula ni. Itu asasnya. Kemudian bagi orang yang tidak terima hadis ini, hadis dua qolah orang panggil. Ni hadis dua qolah. Orang-orang yang mengatakan Imam Abu Hanifah, dia tak terima hadis dua qolah. Sebab dia tak pakai, dia pakai hak lain. Imam Malik dia tak terima juga. Apa sebab dia tidak terima? Tu kita nak tahu. Apa alasan dia? Sedangkan hak ni di pihak ni pula terima, pegang kemah kemih. Apa alasan dia? Apa alasan bagi pihak orang yang tidak terima? Jadi berkenaan dengan hal ni, anda nak ambil sini dulu.
dalam kitab Badhlul Majhud, syarah kepada Abu Dawud ini. Dia kata Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ni pensyarah kepada kitab Muwatta. Beberapa kitab dia syarah Muwatta. Hak kecil, hak sederhana, hak besar. Muwatta Imam Malik tu dia syarahnya, hak besar tu 70 jilid. Dia syarah Muwatta Imam Malik. Muwatta tu besar ni ya. Dia syarah jadi 70 jilid. Dia kata apa? Dalam Tamhid, ma dhahaba ilaihi Syafi'i min hadits al-qullatain madhhabun dha'if min jihati an-nazar غير ثابت من جهة الأثر لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع. Itu dalam kitab dia Tamhid, syarah kepada Muwatta. Selagi dalam kitab dia Istidhkar, syarah Muwatta juga, dia kata lagu ni hadithun ma'lul. Hadis ini berilat, ada penyakit kata dia, ada masalah. Raddahu Ismail Al-Qadhi. Ismail Al-Qadhi telah menolak hadis ini. Wa takallama fih, dan telah mempertikaikannya. Tahawi berkata, innama lam naqul bihi, sebabnya kita tidak pakai hadis ini, hadis dua qaulah, kerana qadar dua qaulah itu tidak sabit. Dua qaulah tu qaulah mana? Tidak sabit. Kemudian Tahawi ni mula-mula Syafi'i. Lepas tu dia tukar mazhab, jadi Hanafi. Dia cerita ulama. Dia tukar mazhab jadi Hanafi, dan dia jadi pembela yang kuat dalam mazhab Hanafi. Dia ni anak tiri kepada Muzani, anak murid Imam Syafi'i. Asalnya anak murid. Anak murid Imam Syafi'i itu ayah tiri dia. Dia duduk belajar dengan tu, asalnya Syafi'i. Lepas tu dia bertukar jadi Hanafi. Sebab dia tengok Hanafi ni kuat dalil, bagi dia. Dia kata sebab dia hadis ni bercanggah dengan asar yang sabit daripada sahabat, iaitu telaga dengan sebab jatuh binatang jadi najis, dan sahabat-sahabat suruh buang air tu, kira habis air tu. Dan Tahawi mengemukakan hadis dan banyak riwayat-riwayat dalam kitab dia Ma'anil Athar, dan Mushkilul Athar. Tu dalam itulah dia mari hujah-hujah dia. Gapo dia Ibnu Abdul Bar kata tadi, pendapat Syafi'i yang berpegang dengan hadis dua qullah itu adalah mazhab yang lemah, kata dia. Mazhab yang lemah dari segi dirayah, dari segi logik, dari segi dirayahnya lemah. Tidak sabit dari segi asar, dari segi sanad, dari segi penilaian ilmu hadis tidak sabit, kata dia. Sebab apa? Sebab ini adalah hadis yang dipertikaikan oleh segolongan ahli ilmu. Hadis ini dipertikaikan oleh segolongan ahli ilmu. Itu dua. Yang ketiga, kerana dua qullah itu tidak diketahui hakikat kadarnya tidak diketahui. Hak disebut sebanyak ni berapa kati, berapa ni, itu pendapat kemudian. Kalau nak ambil daripada hadis, daripada asar sahabat sebanyak ni tak ada, dia kata. Dalam asar yang sabit dan dalam ijma' tidak ada. Kalau ijma' ada, tentu pakai lagu tu belaka dah lah. Tapi tidak. Kemudian dia kata hadis ini ma'lul. Ma'lul ni hadis ada illat lah. Ada illat. Baiklah. Sekadar itu yang anda nak ambil di sini. Kita kena faham ni. Kena faham ni. Akan kau jumpa lah ni. Nah, apabila kita belajar hadis, kena bersedia. Fikiran biar terbuka. Jangan tertutup. Kalau tertutup, susahlah. Yang kita nak bincang ni dari segi ilmiah. Bukan mana-mana pihak tak boleh kata ni. Kalau dia kata sini Ibnu Abdul Bar kata ini mazhab lemah, pendapat lemah, itu mengikut pendapat dia. Orang lain kata tidak lemah. Sebab tu dia pegang. Ini masing-masing lah, masing-masing pendapat. Apabila kita belajar kita hadis ni, kalau kita tidak bincang benda-benda ni sampai ke peringkat ni, dia tidak berasa kelazatan pengajian hadis itu. Tidak berasa keistimewaan, terutama dalam bab-bab ni. Kalau dalam bab-bab cara kemati, cara ke gapo tu serupa je hak mana-mana pun hak tu. Cara ke hak selepas mati serupa je hadis. Tapi kalau dalam bab hukum ni memang beza. Bukan dalam bab ibadat sajalah. Dalam bab-bab lain pun banyak sekali berbeza. Jadi kita kena bersikap terbuka. Kena dengar dululah. Bila dengar kena tengoklah hak mana hak kuat.
Hak mana hak kuat? Kalau orang mengaji, memang dia akan berasa hak ni lebih kuat. Dan dia boleh buat rujukkan sendiri, tengok hak ni lebih kuat. Terpulang kepada dia. Terpulang kepada dia. Kalau hak tidak mengaji, begitu juga. Begitu juga. Cuma kalau nak pakai hak-hak ramai-ramai biasa ni, memang kita sudah jelas dah. Lagu mana? Lagu tadi. Sudah jelas dah lagu tu. Tapi kalau pendapat lain ada juga. Hak ni pun orang kuat juga. Kita tidak boleh menyalahkan yang lain. Kalau kita terima satu pendapat, menyalahkan dari segi secara ilmiah, perbincangan ilmu tak apa. Dengan arti kita kata dia golongan sesat, dia tak betul, dia gitu. Tak boleh lagu tu. Dengan arti kita kata dia golongan sesat, dia tak betul, dia gitu. Tak boleh lagu tu. Sekadar berbeza pendapat, tak apa. Ana ambil sebab di sini tidak terkumpul, dia hanya sebut secara tidak apa ni setempat. Ni ana saja bawa kita ni Tanzimul Ashtat nama dia. Tanzimul Ashtat ini dia syarah kepada Mishkat, kitab Mishkat. Dalam bahasa Urdu, Ana tidak nak baca dalam bahasa Urdu tu, ambil makna dia selalu. Hadis kullatain. Ini orang panggil hadis kullatain. Hadis ini dijawab oleh pihak lain yang tidak menerima hadis ini. Apa alasannya? Di antara alasannya iaitu satu, hadis ini madarnya, madar kita panggil. Madar ini pergi ke mana, siapa situ. Orang tu ada, hak tu seorang tu ada. Orang lain tak ada pun, hak tu ada. Mesti siapa ke dia? Siapa dia? Walid bin Kathir yang kita baca tadi. Yang anda baca dari segi latar belakang dia tu seorang Khawarij. Walid bin Kathir. Ini madar dia. Dalam Abu Daud di sini kita sudah baca tadi, Walid bin Kathir dia kata Muhammad bin Ja'far. Imam Abu Daud kata Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Dia pertikaikan dari segi sanad itu. Ini menunjukkan ittirab sanad dia. Ini orang panggil dalam istilah ilmu hadis ittirab sanad. Sanad dia tu tidak tetap. Sekali dia kata Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair bin Awam, sekali dia kata Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Ini ittirab orang panggil tidak tetap. Apabila tidak tetap, tak kebah, tak sedap je kita nak pegang dengan hadis lagu tu. Itu satu, ittirabnya duduk situ. Yang kedua, ittirab dari segi sanad. Apa dari segi sanad? Ittirab yang kedua iaitu Ubaidullah bin Umar. Dia ambil daripada Ubaidullah bin Umar. Ada pula yang kata Ubaidullah bin Abdullah. Ubaidullah bin Umar, Ubaidullah bin Abdullah bin Umar. Ada pula yang berkatakan Abdullah bin Umar. Bapa tidak tetap tu. Bapa tidak tetap. Tak boleh ni. Dari segi hadis dia kena bahas tu. Bapa tidak tetap. Menunjukkan perawi ni tak kemah molek ni. Kalau dia perawi kemah, dia royak tetap selalu. Lagu ni tidak beza-beza. Ini pun disebutkan oleh, diisyaratkan oleh Imam Abu Daud tadi. Kita sudah baca dah tadi. Ini dari segi sanad. Sanad yang kedua, Muhammad Walid bin Kathir tadi kita sudah sebut dah. Dia ni adalah perawi Khawarij. Perawi Khawarij ni dia bukan lemah ni, lemah kerana ingatan dia kurang molek dah. Lemah kerana dia ni ahli bid'ah. Ahli bid'ah kan tu orang panggil. Pasal fahaman dia tu dari segi berkait dengan masalah akidah ni. Tak percaya kepada takdir pula, kepada Mu'tazilah. Belah mana nak pegang? Orang yang akidah lagu tu, perawi itu lagu tu. Walaupun kita kata ni bukan berkenaan dengan fahaman dia, cara kain ni bukan berkenaan dengan fahaman dia, tidak menyokong fahaman dia, tetapi ini masalah besar ni, masalah cemar cuci, najis atau tidak najis. Penting hukum agama, semaya terletak atas ni. Sah ke tidak sah semaya terletak atas ni. Tak boleh mudah-mudah kita kata mereka nak ambil daripada sembarangan orang, tak boleh. Kita tak sah. Pasal apa? Pasal Walid bin Kathir. Tak sah. Bila akidah dia tak molek, kita tak sah dah.
Itu dari segi sanad. Sanad yang kedua ada Muhammad bin Ishaq. Tadi kita sudah baca. Muhammad bin Ishaq, ambil daripada Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ni orang pertikaikan. Bahkan ada yang sampai kadzab kata pada dia. Ada yang mengatakan dajjal. Kalau lagu tu macam mana nak pegang riwayat dia? Ni masalah hukum, ni masalah ibadat dia besar ni benda ni. Tak boleh nak pegang main-main. Nak ambil daripada orang-orang yang dikatakan kadzab. Walaupun tidak semua kata kadzab, tapi sekurang-kurangnya yang berani kata kadzab tu dia tahulah tu. Sebab itu dia tak sih. Hak riwayat Asim, hak yang ketiga. Hak tu tak ada Muhammad bin Ishaq. Hak dalam Abu Daud tadi. Dalam Abu Daud tadi dia kata Asim, riwayat Asim. Asim bin Al-Munzir daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Umar. Hak ni pula hadis mauquf, bukan hadis marfu'. Kebanyakan ulama kata ni Hamad dia ambil daripada Asim mauquf, berhenti dekat Ibnu Umar, bukan sampai ke Nabi. Bila berhenti kepada Ibnu Umar, ini pendapat dia, ijtihad dia. Tidak boleh menjadi hujah kepada orang lain. Nak kata apa tak pegang dengan ni, tak boleh. Orang lain pun ada sahabat juga. Tempat pegangan, tempat rojok dia aja. Yang sahih itu mauquf, bukan yang marfu'. Kalau hak melalui tariq Asim. Ini dari segi sanad. Kemudian ittirab dari segi matan pula. Dari segi matan. Tadi ittirab dari segi matan, dari segi sanad. Ini ittirab dari segi matan. Dalam setengah riwayat seperti di sini, dia kata idza kana al-ma' qullatain. Dua qullah. Dalam setengah riwayat idza kana al-ma' qadra qullatain atau thalath lam yanjus. Kalau air itu sudah sampai 2 qullah atau 3 qullah. Atau 3 qullah. Ada riwayat lagu tu. 3 qullah. Ini tak jelas ni, tak jelas. Ittirab tak tetap. Ittirab ni mana tak tetap. Hadis itu tidak tetap. Tidak semua kita tengok mana-mana pun 2 qullah semua. Tidak. Ada yang mengatakan 2 qullah, ada yang mengatakan 3 qullah. Ini tersebut di dalam riwayat Ahmad dan Daraqutni. Dalam Daraqutni ada riwayat lagu ni. Idza balagal ma'u qillatan qullatan. Kalau air itu sampai 1 qullah, bukan 2 qullah pula. Sekolah pula dah. Ini ittirab dalam matan orang panggil. Dalam riwayat Daraqutni pula dengan lafaz arba'ina qullatan. Kalau air itu sampai 40 qullah pula dah. Ada dalam riwayat Daraqutni 40 qullah. Lepas tu Imam Syafi'i kata, dia kata hak lain itu tidak kemah. Hak kemahnya hak 2 qullah. Demo lain ni pula kata, kalau kita terima 2 qullah, qullah mana? Qullah besar mana? Qullah tu apa makna? Apa makna? Qullah tu asalnya apa makna? Situ pun ittirab dah. Tak ada jelas dalam mana-mana hadis kata qullah ni dengan makna lagu ni. Qullah ni banyak makna pula. Di antara makna dia hanya apa dia? Qullah ni. Qullah ni makna dia tempayan. Itu satu makna dia. Yang kedua, perdirian manusia. 1 qullah maknanya banyaknya seperdirian manusia. Bila seorang manusia berdiri, setinggi mana? Setinggi itu. Air sebanyak tu. Boleh jadi juga. Sebab itu pun makna qullah juga. Qullah dengan makna puncak bukit. Puncak bukit pun qullah juga. Dah tanu pun ada juga qullah, dah tanu. Dah bukit pun ada juga qullah. Air hujan masuk dulu dalam. Dan qullah juga maknanya kadar air sebanyak yang boleh dibawa oleh unta. Itu pun qullah juga dalam bahasa Arab. Hak mana satu maksud Nabi SAW? Hak mana satu? Dia kata tidak jelas. Tak ada dalam mana-mana hadis yang menyebutkan dengan jelas. Qullah ni maksudnya qullah mana? Tak ada. Ini ittirab dari segi matan, dari segi isi hadis tu sendiri. Tidak jelas. Bila tidak jelas, belah mana kita nak pegang? Ini sekarang ni kita nak belajar ni, nak belajar cara menilai hadis. Mungkin setengah-setengah orang kata, bukan semua orang reti menilai hadis lagu tu. Bukan semua orang. Kita nak suruh kau reti lah. Kau reti. Dan kalau kita duduk main hak tular je, orang tak berasa. Payah nak mengaji ni. Payah. Sekurang-kurang je kita harap mana tidak mampulah memahami, dapat menampung semua ni. Sekurang-kurang dia fikir, payah nak mengaji, nampak gaya kena atas anak je kecek lagi ni, nampak gaya.
mengaji agama ni biar juru benar ngaji baru boleh faham. Baru berasa. Kalau tidak kita tak serah. Tak serah mudah yang ngaji hadis ni. Baca gitu. Baca gitu. Lagu tu siapa pun boleh. Apa perlu ngaji hadis? Suku satu bidang lah tu. Apa tu gitu mah. Barulah kita tahu. Kalau kita tidak pernah mengajar cara lagu ni, mana orang nak tahu pengajian hadis tu? InsyaAllah dengan maksud itulah kita cuba dedahkan. Hak mana boleh tu ramai insyaAllah depan ni. Ramai hak mana ada asas kuat dah mengaji ke apa tu. Dia boleh berasalah. Macam mana cara tahqiq tu. Kita nak mengajar cara tahqiq tak saya bagi satu hala saja tidak. Satu pihak saja. Bukan jalan ni banyak. Jalan ni banyak. Cuba bawa jalan ni kata, jalan ni kata, boleh tengok pemandangan sekeliling tu. Kalau tidak kita nak rasa hak ni lah. Besarnya jalannya, sedapnya jalan. Kita tak tahu lagi jalan orang lain lagu mana. Jalan orang lain selebar mana. Kita tak tahu lagi. Kita nak kata dalam dunia ni hak ni nombor satu. Kita kata. Sebab itu dengan mengaji hadis ni akan mendedahkan kepada kita cara-cara dia. Baiklah. Ada pula dalam setengah riwayat disebutkan gharbun. Idza balagal ma'u gharban. Bila air itu sampai satu timba besar. Timba besar tu timba besar mana? Gharb. Dalam setengah riwayat pula bila air itu sampai daluan satu timba. Timba kecil tu timba besar mana? Tak tetap ni. Tak tetap. Ekor dia tu sama. Dia tidak menanggung najis. Dia tidak menanggung kekotoran. Tak najis lah kalau masuk gapo-gapo dalam tu. Tetapi hak mana satu nak pakai ni? Hak mana satu? Kalau lah orang ni kata, kita pakai hak dua kolah tu. Kenapa tak saya pakai hak lain? Hak lain tak sahih ke? Sahih juga. Macam mana kita nak pakai? Atas dasar tahdid. Tentu setakat ni. Kalau kurang secaton pun tak boleh. Kalau kurang secawai pun tak boleh. Tapi kalau cukup secawai jadi dua kolah, jadi tak najis dah air. Tapi kalau kurang secawai pun najis dah air. Kalau kita tak nak sirat apa-apa, nak basuh kereta ke, apa nama ni, nak sirat tanaman ke, cuah tak boleh nak guna untuk nak bersuci tak boleh. Baik. Ini makna ittirab dalam matan orang panggil. Tadi ittirab dalam sanad. Imam Abu Daud dia buat mari. Dia tidak royak. Dia mengisyaratkan apa yang orang tak terima. Sebab ni. Sebab perawi ni kadang-kadang kata nama lagu ni, kadang-kadang nama lagu ni. Ini di antara sebab orang tak terima tu. Dia hanya isyarat saja. Imam Abu Daud dia buat mari gitu. Kalau kita baca kita saja tak apa. Apa maksud dia buat mari itu? Lepas pada tuisi dia tu ada khilaf pula tentang mauquf ke marfu'. Sampai ke Nabi ke berhenti sekat sahabat saja. Seperti yang kita baca tadi, Asim bin Al-Munzir tadi berhenti sekat Ibnu Umar saja, bukan sampai kepada Nabi. Ini mata dia tu pula ittirab dari segi sampai ke tidak kepada Nabi. Itu pula tidak tetap. Kemudian sepertilah hadis ini tidak dipakai. Dia mengikut setengah ulamanya. Dia kata di Hijaz, di Iraq, di Syam, di Yaman, oleh semua orang tidak dipakai. Falau kanat sunnatan ma khafiya alaihim. Kalau ia merupakan satu sunnah yang tetap, yang semua kena rojok ke situ, semua orang tahu. Ini tidak semua orang tahu. Ini pakai lagu lain, ini pakai lagu lain. Di negeri yang sama pun tidak sama pakai, cara pakai. Ini menunjukkan khilaf. Khilaf ulama tentang hadis ini boleh pakai atau tidak. Ibnu Abdul Bar kata hadis ini dia ambil. Ini alasan yang ke-10 yang disebut. Hak kita baca tadi dalam ni. Ibnu Abdul Bar kata Imam Syafi'i yang pegang dengan hadis dua qullah itu mazhab dhaif kata dia. Mazhab yang lemah kata dia. Dari segi nazar. Sebab apa tidak sabit dan tidak sabit dari segi asar. Seperti tadilah. Dalam takrir Tirmizi cetakan India, syarah Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan, dia tulis itu. Dia kata ramai juga ulama-ulama Syafi'i tak sepakat hadis ni.
Dia kata tak saya pakai hadis ni. Sebab apa? Hadis ni tak boleh dijadikan hujah. Tak boleh dijadikan hujah. Kalau ada ulama mengatakan orang ni thiqah, Walid bin Kathir ni thiqah, thiqah bukan lagi hujah. Itu kita kena faham istilah ilmu hadis ni. Kalau dia kata thiqah, belum tentu lagi hujah. Ali Ibn al-Madini, ini salah seorang tokoh ilmu rijal. Dia kata hadis ini la yathbutu hadzal hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sabit. Ini kata dia. Yang ke-14-nya yang ke-14 ini pendapat Aini sebutkan mana pihak ni tidak ada dalil yang terang, yang jelas, yang menyebutkan qadar air. Kalau dua qaulah pun tak jelas lagi tadi. Hak kemudian tu kata dua qaulah ni sebanyak ni bukan berdasarkan hadis, bukan berdasarkan asar sahabat, itu berdasarkan anggaran orang kemudian. Kalau nak cari hadis, nak cari asar sahabat kata sebanyak ni dengan jelas, tak ada. Itu pendapat ijtihad, masalah ijtihad. Baiklah. Yang ke-15, ada pula ulama yang mengatakan hak dua qullah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kalau kita terima. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bukan untuk tahdid, kata dia. Bukan di sini tahdidi tetapi takhmini. Bukan dengan maksud nak menghadkan, memang sebanyak tu. Tak boleh kurang. Kalau kurang sikit pun memang jadi kotor. Walaupun ada juga kalau kita baca dalam mazhab ni hak berlebih kurang. Dia kata kalau kurang sebanyak ni tak apa lagi. Dia ada lah tu hak buah longgar tu. Tu tak kira lah tu, kira hak asal. Bahkan takhmin ni agak-agak. Bukan dengan tetap. Syah Waliullah pula kata, dia kata lagu mana? Dia kata hadis kullatain ini nak mengisyarat kepada air yang banyak. Bukan nak ayat air ni dua kullah sebanyak ni dengan tepat, tidak. Nak ayat air yang banyak. Nak ceritanya air ni ada dua macam. Satu air yang kita simpan dalam bekas-bekas kecil di rumah kita, yang kita boleh kawal, kita boleh jaga, kita boleh tutup dengan mudah. Satu lagi air yang sukar kita nak kawal. Air yang banyak lagu tu, itulah yang dimaksudkan kullah itu, kata dia. Dua kullah. Air yang banyak, kinayah kepada air yang banyak. Begitu pula dia kata. Ini pun ada juga pendapat Imam Abu Hanifah kata lagu tu. Kemudian hadis ini sepatutnya anak murid Ibnu Umar ni ramai. Beribu-ribu anak murid Ibnu Umar. Anak murid dia hak besar-besar duduk mana? Mujahid, Nafi', Ayyub, Salim, Sa'id. Dan ulama-ulama Basrah, Madinah, Syam, Kufah. Sepatutnya tahulah hadis ni. Tak tahu. Hak tahunya anak dia tak dia. Takkanlah kalau lah perkara ni perkara besar, anak murid dia tak tahu, susukkah kalau ke mana? Ya orang lain tak ada riwayat tu apa? Sekalanya kalau benda-benda yang besar, benda-benda yang penting, ramai riwayat, bukan seorang. Ni seorang. Orang lain siapa? Kita tengok sanak-sanak tadi Ibnu Ishaq kau siapa kau? Suk situ. Suk pada Ibnu Umar. Ibnu Umar tu siapa dia ambil? Anak dia. Anak dia tu siapa ambil? Cucu dia. Apa orang lain tak tahu? Ramai lagi kan anak murid dia. Itu dia yang dipersoalkan. Imam Ghazali kata, Imam Ghazali ni Syafi'i, tapi dalam masalah ni dia fikir-fikir, tak boleh. Dia tak terima. Dia kata alangkah baiknya kalau Imam Syafi'i tinggal hadis ini, dia pegang supaya Imam Malik pegang. Imam Ghazali kata, kalau dia pergi pegang dengan Imam Malik, kata dia. Sebab apa? Kalau kita beramal dengan hadis ini jadi susah, kata dia. Terutamanya di Mekah dan Madinah, yang mana idh la yakthuru fiha al-miyah,
al-jariyah wal raqidah. Air hak berlari pun payah nak cari, air hak tetap pun payah nak cari. Negeri tu negeri bukan banyak air, menyebabkan jadi susah. Bila sudah masuk tak boleh guna dah. Nak minum tak boleh, nak ambil air semaya tak boleh, nak mandi junub tak boleh, tak boleh. Pasal apa? Tak cukup 2 kolah sikit je. Susah tu kata dia, nak amal tu. Alangkah baik kata dia kalau Imam Syafi'i tinggalkan hadis itu, sebab hadis itu pun ramai juga dipertikaikan oleh ulama, dan dia pegang sepuluh Imam Malik, pegang sepuluh Imam Malik. Ni kata apa ni Imam Ghazali. Kemudian hadis ini, hadis 2 qullah ni, agak panggil hadisul qullatain, hadis ahad, termasuk dalam hadis wahid, termasuk dalam hadis ahad. Kemudian ia bercanggah pula dengan sekian ramai amalan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat tidak beramal lagu tu. Macam mana kita nak pegang dengan ni? Macam mana? Sebab itulah tidak boleh buat dalil. Itulah. Kemudian ada juga apa ni, ulama menukilkan pendapat Imam Syafi'i, dia cuba nak tetapkan qullah ni qullah mana. Qullah ni kata Imam Syafi'i qullah hajar. Qullah hajar. Dia duduk bahas ni qullah ni qullah mana tak tetap ni. Dia kata qullah hajar. Ada dalil ke qullah hajar? Orang lain tanya. Ada dalil ke? Ni Imam Syafi'i sebut, dia kata qala Syafi'i akhbarani Muslim bin Khalid an Ibn Jurayj bi isnadin la yahduruni idza kana al-ma'u tadi qullatain tadi, qala min qilali hajar, qala min qilali hajar, daripada qullah hajar. Masalahnya Imam Syafi'i sudah sebut sekarang qullah tu qullah hajar. Qullah hajar ni lagu mana? Qullah hajar ni pula besar mana? Orang lain pertikaikan. Orang lain kata dalam sanad Imam Syafi'i sebut tadi ada perawi yang Imam Syafi'i tak teringat, iaitu dia kata Ani bin Jurayj bi isnadin la yahduruni. La yahduruni, sekarang dia tak mari. Imam Syafi'i kata dia tak ingat siapa dia, seorang lagi perawi. Hak Ibnu Jurayj ni ambil daripada siapa? Rayak dulu hak tu. Orang lain kata rayak dulu siapa dia perawi tu. Kalau tak rayak tak boleh pegang. Hak cerita ada qullah hajar tadi. Qullah hajar ni seorang perawi tak ada dalam sanad dia. Imam Syafi'i tak ingat nama dia. Nama apa? Siapa dia? Dia Ibnu Jurayj tu ambil daripada siapa? Tak jelas. Waktu seorang pertikaikan. Yang kedua majhul, dia tu tidak diketahui siapa dia. Orang tu. Dia tak ingat tu bukan sekadar tak ingat, siapa dia? Apabila majhul, tak boleh, kita tak boleh pegang dengan hadis itu. Selain daripada tadi, qadar qullah hajar tadi pun, qullah hajar tu pun tidak tentu juga, tidak jelas juga besar mana. Bahkan ada dalam hadis, apa ni, Mi'raj tu, Nabi SAW tengok daun pokok bidara tu besar-besarnya seperti qullah hajar. Qullah hajar tu makna besar tu, besar benar. Itu kalau menyebutkan qullah tu maknanya besar, tepayan besar. Besar tu besar mana? Tak jelas juga. Bila tidak jelas, tak boleh dengan tepat, kita tak boleh katalah sebanyak ni. Itulah maksud orang lainnya. Inilah sebab mereka pertikaikan hadis ini. Orang tak setuju hadis ini waktu. Itulah lebih kurang yang tersebut dalam kitab. Ni adanya apa? Ada 2 qaulah ni. Ni gimana dalam Tirmizi dalam apa-apa ni? Ni bukan semua orang terima. Itu yang nak ceritanya. Imam Syafi'i terima, Imam Ahmad terima, iyalah. Dia terima, tapi orang lain tidak terima. Orang lain tak terima. Baiklah. Nampak raya sekat tu tak ada dah. Nak panjang lagi tu. Kalau kita bincang hadis Bi'ri Budha'ah tu panjang pula. Bi'ri Budha'ah tu panjang pula.
banyak lagi kekeliruan dalam itu. Wallahu a'lam.